Okay, hai semua, selamat kembali ke dalam YouTube channel saya. Bagi anda yang baru dalam channel ni, hai untuk anda, nama saya Saifuddin. Saya seorang pensyarah di salah sebuah universiti tempatan. Video-video saya biasanya berkenaan dengan pendidikan, berkenaan dengan kerjaya, berkenaan juga dengan lifestyle, sedikit perkongsian here and there. Cumanya bagi mereka yang dah lama subscribe, saya nak ambil kesempatan ni sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih atas sokongan anda. Saya harap mereka yang dah subscribe mendapat manfaat daripada video-video yang saya kongsikan. Saya juga sangat berharap anda semua ni yang menonton dapat tinggalkan komen anda dalam ruangan komen di bawah, supaya ada interaksi antara saya dan juga anda. Saya tahu apa yang mungkin anda ingin sampaikan, ataupun anda ingin saya sampaikan dalam the next video. And terima kasih juga kepada mereka yang dah subscribe, mereka yang sudah tinggalkan komen-komen dalam video-video sebelum ni, dan mereka yang like dan keep on sokong video-video saya. Thank you so much, it means a lot to me sebenarnya. Hopefully saya boleh hasilkan lebih banyak video-video perkongsian untuk anda semua. Okey, untuk perkongsian pada minggu ni, sebenarnya saya nak kongsi tentang satu topik yang mana sebelum ni saya pernah dapat juga soalan ni daripada beberapa individu, iaitu berkenaan best ke tak ataupun macam mana kita hadapi sesi pengajaran dan pembelajaran, iaitu pensyarah pelajar di universiti semasa era pandemik COVID-19. So, saya akan menjawab persoalan ni. Kalau anda berminat, especially mereka yang nak masuk ke universiti nanti, so anda boleh tonton video ni sampai habis. Okay, stay tune. Okey semua, bagi mereka yang dah masuk ke universiti, macam saya pensyarah, ada pelajar yang dah sedia ada, warga universiti, bukan yang pelajar baru nak masuk Oktober ni, kita mungkin telah berpengalaman dalam sesi pengajaran dan pembelajaran semasa pandemik COVID-19. To be honest, saya ni adalah pengalaman saya secara peribadi. Mungkin pengalaman setiap pensyarah berbeza-beza. So bagi saya, pada ketika COVID-19 ni berlaku, dalam sesi pengajaran pembelajaran tu, sebab benda ni berlaku secara tiba-tiba, kan, of course dia memberikan kesan kepada segenap aspek termasuk pendidikan. So bagi saya yang bekerja dalam sektor pendidikan ni, bila ia berlaku secara tiba-tiba tanpa kita jangka, tanpa kita rancang, banyak perkara yang perubahan tersebut sebenarnya sedikit sebanyak memberikan kesan kepada pensyarah macam saya, at least kepada diri saya lah yang saya kongsikan ni. Saya tak bercakap bagi pihak orang lain. Okay, pertamanya, semasa kita tak boleh melakukan pengajaran pembelajaran secara bersemuka, face to face, yang mana kaedah tradisional yang kita lakukan dari dahulu sehingga sekarang, memang ada kalanya ada juga online education dan sebagainya, tapi mostly semasa saya belajar, saya buat praasiswaza, saya buat master, buat PhD, semuanya kalau ada kelas ataupun kuliah berlangsung secara bersemuka. So bila berlaku secara tiba-tiba pandemik ni, dan kita ada PKP dan sebagainya, pelajar semua dah pulang ke rumah masing-masing. Mungkin ada yang tinggal di dorm dan sebagainya sikit, tapi mostly dah pulang. So kita kena secara tiba-tiba juga berubah kepada mood pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian ataupun online ni. Of course, bagi individu macam saya yang mungkin first time kan nak buat the whole classes semua dalam bentuk online ni, pada mulanya secara jujurnya saya sendiri rasa ianya adalah satu perkara yang mencabar sebab bagi saya pada ketika tersebut, walaupun saya adalah generasi yang bukanlah tidak familiar dengan perkara-perkara online kan, tapi nak buat kelas, nak langsungkan kelas secara online, nak handle student secara online, totally online tu macam satu perkara yang baru untuk saya. So dia jadi mencabar sebab benda tu baru. Kita akan rasa mencabar dan semua benda dalam dunia ni kalau benda tu adalah
baru untuk kita. So pada ketika tersebut memang mencabar, tapi lama kelamaan sebenarnya bila dah terbiasa, saya sendiri berasa seronok lah boleh buat kelas melalui video rakaman, melalui live dalam pelbagai platform dengan pelajar. Dan pada saya ianya menarik kerana macam orang tanya, best tak buat kelas online? Best tak sebagai pensyarah kita buat kelas online? Bagi saya ada yang best partnya sebab kita boleh interaksi dengan student kita walau di mana saja mereka berada. Kan dulu kita kalau bersemuka kita perlu exactly berada di tempat yang sama. Tapi sekarang ni kecanggihan teknologi dan sebagainya, kita boleh sebenarnya berinteraksi dengan pelajar kita, tak kisah mereka berada di rumah ke dan sebagainya. Yang penting komitmen lah masa kelas dan sebagainya, itu semua orang pensyarah pelajar itu berikan komitmen yang sama. So itu yang bestnya lah bagi saya. Dan online ni dia lebih fleksibel pada pandangan saya, sebab kalau contohnya saya sebagai pensyarah share video ataupun upload video, saya sendiri gunakan YouTube channel saya sini sebagai salah satu platform untuk saya upload video pengajaran pembelajaran saya. Dan sebenarnya pelajar-pelajar saya boleh menonton video tersebut bukan hanya pada waktu kuliah yang kita biasanya bersemuka tu, katakan 2 jam, tapi mereka boleh tonton at any time dia rasa convenient. Mereka rasa macam mereka nak tonton semula tu pun lebih mudah lah untuk mereka. Yang tu flexibility yang ada pada pengajaran dan pembelajaran secara online pada pandangan saya. Anyway, setiap sesuatu perkara tu mesti ada yang kurangnya kan. Bagi saya online ni okey, best, tapi ni pada pandangan saya lah, ke sedikit yang mungkin saya rasa saya sendiri kena explore lagi adalah dari segi interaksi saya dengan pelajar misalnya. Saya rasa macam dekat situ mungkin saya perlu cari lebih baik, kaedah yang lebih baik lah untuk berinteraksi dengan lebih berkesan. Sebab kadang online ni dia boleh macam saya, bila kita mengajar kita akan rasa macam mana nak interact dengan student, especially pada awal-awal kan. Sebab saya tak nak macam bila saya mengajar saya saja menyampaikan perkara tersebut dan student responnya mungkin tak sama macam bersemuka yang kita biasa. Kita boleh nampak ekspresi muka, especially bila kita buat video rakaman, kita tak boleh nampak macam mana student tu sebenarnya dalam kelas dan sebagainya. So dekat situ ada sedikit mungkin bagi saya lebih kepada cabaran lah dalam online ni. So bagi mereka pelajar-pelajar baru yang nak masuk ke universiti nanti di era pandemik yang belum lagi berakhir ni, pada Oktober nanti anda semua pelajar tahun 1 akan masuk ke universiti. Anda sebenarnya adalah generasi yang saya boleh katakan bertuah lah, sebab anda berpeluang untuk belajar dalam situasi yang berbeza sebenarnya dengan orang yang sebelum anda. Dan anda masuk dalam situasi yang mencabar ni, dan anda akan melalui satu proses yang mungkin berbeza dengan mereka yang sebelum ni. Kemungkinan kelas akan dilaksanakan secara teradun, yang mana teradun iaitu blended lah, yang mana akan ada gabungan antara online dan juga bersemuka. So kita mungkin tak akan buat macam dahulu lagi yang semuanya tradisional secara bersemuka, dan sekarang ni lebih online. So saya rasa student-student yang akan datang, anda sepatutnya boleh slowly explore apa tu online education, online learning, macam mana kita nak menguasai teknologi-teknologi yang ada ni supaya kita boleh buat dengan baik dalam pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Tapi mesej saya kat sini adalah pada adik-adik yang nak masuk universiti nanti, janganlah risau, jangan khawatir. Kerana kalau ada masalah, sebagai contohnya anda tak ada peralatan yang baik ke, ataupun anda tak faham tentang macam mana nak belajar secara dalam talian, walaupun ada yang bersemuka dan sebagainya, tapi anda boleh actually suarakan perkara ni dengan pensyarah-pensyarah anda. So nasihat saya, don't keep it on yourself lah. Communicate, berkomunikasilah dengan pensyarah anda. Nyatakan
jika anda ada masalah dan sebagainya kan. Saya sendiri pun sebenarnya kadang-kadang saya akan tanya juga, semuanya okey ke kalau ada masalah nak akses ni. Kita kena cari solution kepada cabaran tersebut. Jangan kita biarkan ianya macam tu saja. So kalau adik-adik nanti dah masuk ke universiti, belajarlah untuk berkomunikasi dengan efisien bersama dengan pensyarah-pensyarah anda. Okey, saya percaya sebagai seorang pensyarah saya sendiri, kita akan cuba membantu pelajar-pelajar kita supaya mereka semua dapat pendidikan yang sewajarnya lah dalam kelas tu. Okey, tak nak membebel dengan panjang, saya rasa cukuplah perkongsian saya tentang pengalaman sedikit sebanyak here and there, pengajaran dan pembelajaran semasa era pandemik. Di akhir ni saya nak konkludkan adalah kita memang takkan expect apa yang boleh berlaku, tapi sebenarnya adaptasi kita tu yang penting. Kalau sesuatu perkara tu berlaku tanpa dijangka, kita kena cari penyelesaian, kita kena beradaptasi supaya kita boleh survive dalam situasi tu. So macam pendidikan, kita tak nak pendidikan tu terhenti. Macam sama macam sektor-sektor yang lain, kita kena still juga go on with all those things, tapi kita kena macam adaptasi dan cuba patuhi SOP dan sebagainya, dan kekalkan momentum dalam pengajaran dan pembelajaran tu. Okey, sampai jumpa lagi dalam video akan datang. Bye. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan komen di ruangan komen di bawah.